الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita tunaikan solat asar berjemaah dan dapat kita gunakan waktu yang ada ini untuk kita berada dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati dan berikan keampunan pada kita semua. Ibu, ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, petang ni kita sambung ringkasan sirah Nurul Yaqin yang telah dijadikan sebagai bahan bacaan setiap hari untuk tazkirah asar di Masjid Pajak Song. Tahniah kepada tuan-tuan yang dapat mengikuti daripada awal, kerana membaca sirah Nabi SAW adalah salah satu jalan untuk mengenali siapakah Nabi kita Muhammad SAW. Syekh Aun Mu'in Al-Qadumi hafizahullah ta'ala, ulama daripada Morocco kalau tak salah, dia karang satu kitab. Dia sebut untuk kenal dengan Nabi Muhammad SAW kena belajar 5 jenis ilmu. Yang pertama kena belajar sirah, yang kita ada petang ni, kitab yang tuan-tuan duk baca ni, ini sirah. Ni salah satu dari 5 cabang ilmu. Yang pertama kena belajar ilmu sirah. Dan sirah cerita apa? Cerita tentang kelahiran Nabi SAW, kehidupan Nabi sejak daripada Nabi beranak sampai Nabi wafat. Nabi beranak bila, siapa pak dia, nama mak dia siapa dia, tok wan dia siapa dia, duduk dengan siapa, umur ni jadi apa, umur nanti jadi Rasul bila, detail. Dan satu-satunya Nabi yang didetailkan ceritanya daripada awal beranak sampai habis, Nabi kita Muhammad SAW seorang. Tuan boleh baca kisah Nabi Isa tapi tak detail. Tuan boleh baca kisah Nabi Yunus tapi tak detail. Tapi baca kisah Nabi SAW detail daripada beranak sampai wafat. Jadi sirah kena belajar, kerana nak kenal Nabi salah satunya adalah sirah. Kemudian kata ulama, yang kedua kena belajar ilmu syama'il. Dan lepas ngaji sirah kena belajar syama'il pula. Syama'il cerita apa? Dia tak cerita dah Nabi beranak bila, duduk kat mana, jadi apa, tak. Syama'il tugasnya cerita tentang akhlak dan peribadi Nabi SAW. Selubuh Nabi, akhlak Nabi, rambut Nabi macam mana, badan Nabi macam mana, cerita bab tu pula. Itu nama mengaji syama'il pula. Lepas mengaji syama'il, yang ketiga kena belajar pula ilmu fadail, iaitu ilmu tentang cerita tentang kelebihan para anbiya, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Kena belajar pula ilmu fadail. Tentang kena belajar macam mana Nabi Musa alaihi salam, saat Nabi Musa boleh ketuk batu dengan tongkatnya menyebabkan keluar 12 mata air, Rasulullah kelebihan Nabi lagi gah, lagi hebat. Nabi tak kena ketuk batu, keluar ayat kot jari. Aku nak mandi, baru nampak, oh siapa Muhammad SAW. Bukan calang-calang. Tuan-tuan, umat Nabi pun kemas dah. Umat Nabi tak kena ketuk batu, tekan kowe lah, keluar ayat. Kau kemas lah tu. Tuan-tuan, Rasulullah SAW, mukjizat Nabi melebihi mukjizat Nabi-Nabi yang lain. Itu ilmu fadail. Lepas tu yang keempat kena belajar ilmu dalail. Belajar pula ilmu dalail, tanda-tanda kenabian yang ada kat Rasulullah, pelik-pelik irhas yang berlaku kat Nabi, mukjizat yang berlaku kat Nabi. Itu ilmu dalail, bukti bahawa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar ilmu dalail, tanda-tanda kenabian, kita akan nampak betapa hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan terakhir kata ulama, kena belajar ilmu khasais. Itu khususiat yang ada kat Nabi, yang tak ada kat orang lain. Nabi je dapat, umat Nabi je dapat, syariat Nabi saja dapat. Itu khasais. Jadi daripada 5 cabang ilmu, salah satunya adalah sirah yang tuan-tuan duk dengar pada awal Ramadan sampai pada petang ni. Jadi petang ni kita sambung sirah Nabi kita Muhammad SAW, iaitu muka surat 21, tentang datangnya kaum Quraisy kepada Abu Talib buat kali ketiga. Tuan-tuan, kenapa mereka datang jumpa Abu Talib? Kerana mereka tak tahan untuk berhadapan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kerana Nabi telah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah dengan terang-terang. Berdakwah terang-terang.
Jadi bila Nabi dakwah terang-terang tanpa mempedulikan musyrikin. Allah sebut dalam Quran, wahai Muhammad, apa kata Allah? Ada sebut. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan secara terang-terang agama Allah Subhanahu wa taala dan pedulikan apa yang nak disebut oleh musyrikin. Mampu fikir dia apa? Terang-terang dakwah. Dan bila Nabi terang-terang dakwah, tak kira arah, tak peduli dah dengan musyrikin, ini menyebabkan orang musyrikin Mekah jadi gusar, jadi bimbang. Jadi kali pertama dia mai jumpa Abu Talib, Abu Talib tolak dengan cara elok, buat tak tahu ya. Kali kedua mai jumpa Abu Talib, bagi tahu Abu Talib, tolong Ustaz, Muhammad ni melampau dah ni. Dia duk cerita pasal agama baru dia, sampai agama kami terhina, nenek moyang kami terhina, sembahan kami jadi hina, dah jadi bodoh terus. Tuan-tuan, kalau pokok ni betul, lawan dah balik hujah. Tapi sebab dia tahu hujah tak boleh betul kat Muhammad. Jadi kalau nak lawan hujah, mampu kalah. Jadi tolong Ustaz, Abu Talib minta Ustaz bantuan kamu, tolong pesan kepada anak saudara kamu berhenti dakwah. Penat kami nak jawab ni. Jangan pergi dia berdakwah, tolong. Dan Abu Talib alaihissalam jumpa dengan Nabi buat kali kedua, minta supaya Nabi berhenti dakwah. Bukan kerana Nabi dakwah tak betul, tapi bimbang takut Nabi diapa-apakan. Takut lagi depa ni bukan boleh gerak, depa marah, depa buat kamu ni. Nabi kata apa? Pak nakanku, wahai pak cik, kalau buat main matahari tangan kanan, buat main bulan tangan kiri, nak suruh saya berhenti, sorry. Orang pajak seorang kata malam sikit, sorry lah. Nak jadi apa jadi? Sama ada agama Allah ni menang, tak pun saya syahid. Dua tu selagi tak menang, tak pun saya syahid, baru berhenti. Nak jadi apa jadi? Tuan-tuan, Abu Talib dengar lagu tu, dia kata apa? Kalau macam tu, terus dakwah. Pula dah orang suruh dia pergi halang, dia pergi bagi semangat lagi. Kalau macam tu, teruskan dakwah, aku akan berada di belakang kamu. Tuan-tuan dan rahmati Allah, tu kali kedua. Maka kita sambung kali ketiga, maji'u Quraisyin li Abi Talibin marratan thalisah. Datangnya kaum Quraisy kepada Abu Talib buat kali ketiga. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin. Lamma ra'at Quraisyun anna Aba Talib la yuridu an yamna'a ibna akhihi masyaw ilaihi bi Umarah bin al-Walid. Setelah kaum Quraisy melihat Abu Talib tidak mahu menghalang anak saudaranya dari berdakwah, mereka sekali lagi pergi kepadanya dengan membawa seorang pemuda bernama Umarah bin al-Walid. Wa qalu lahu khudh hadha al-fata waladan laka wa aslim ilaina ibna akhika linaqtulahu. Mereka berkata kepada Abu Talib, ambillah pemuda ini sebagai anak angkatmu dan serahkan anak saudaramu kepada kami untuk dibunuh. Wahai Abu Talib, kami duk minta supaya kamu halang dakwah nak nakan kamu, kamu tak mau. Dan macam ni lah, kami tahu hang sayang kat Muhammad, hang kasih kat dia. Jadi macam ni lah, ambil pemuda ni yang gagah perkasa, pemuda yang hebat, Umarah bin al-Walid, ambil buat anak angkat hang. Anak nakan hang buat main kat kami, yang ni ambil hang. Jadi taklah sedih sangat, walaupun Muhammad ni esok kami bunuh dan sebagainya, ada pengganti dia, tukang. Kami bukan minta saja, kami minta tukang. Dan kita dengar lagu tu pelik lah, pening merobak ni. Ada minta tukang lagu tu, bagi anak dia untuk orang belah, anak orang nak bunuh. Betul apa kata Abu Talib? Faqala lahum ammuhu bi'sa ma tatlubun atu'tuni ibnakum li urabbihi wa u'tikum ibni li taqtuluhu. Abu Talib kata, buruk sungguh permintaan kamu. Kamu ingin serahkan kepada aku anak kamu untuk aku didik, dan kamu minta aku serahkan anakku kepada kamu untuk kamu bunuh. Tak pelik? Hampa ni kena ketum ke ganja ni? Anak hampa suruh aku belah, anakku ambil nak bunuh. Betul tak betul imam ni? Pelik. Dan ni permintaan yang pelik. Baik, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, kalau perhati pergi elok-elok, orang dulu ada agak benda pelik tapi boleh masuk akal. Ini tak masuk akal ni. Sebagai contoh, orang zaman dulu mereka suka namakan anak mereka dengan nama-nama binatang, buah nama pelik-pelik.
buh nama Asad, dia buh nama Kilab. Kan datuk Nabi ada nama Kilab. Kilab anjing buruan, serigala. Nama anak dia buh nama binatang. Nama hamba, kalau ada hamba, dia namakan hamba dengan nama baik-baik. Pelik ni. Nama anak buh nama binatang, nama hamba buh nama baik-baik. Baik, kenapa jadi macam tu? Kata ulama, ini kerana orang zaman dulu, anak mereka namakan dengan nama binatang supaya anak mereka ni akan berjumpa dengan musuh mereka. Anak yang mereka lahirkan, yang mereka didik, anak-anak ni untuk musuh. Esok anak ni besar, anak ni akan lawan musuh mereka. Anak. Jadi anak ni untuk musuh, maka buh nama yang garang. Kerana anak ni untuk musuh. Adapun hamba untuk mereka. Hamba untuk kami nak buh nama pelik-pelik orang. Hamba untuk kami buh nama elok. Maknanya tu dia terima kan. Kenapa buh nama anak dia pelik-pelik, buh nama singa, buh nama harimau? Kerana anak mereka untuk musuh. Dan nak pergi perang, bila nak perang, musuh tanya siapa yang ketua pimpin perang lawan kita ni. Mereka hantar perisik pergi tengok. Dan balik-balik main dia faham, hari ni kita akan berperang dengan lion. Nama ketua perang, ketua pimpinan perang ni namanya singa. Nama tu dengar gerun lah. Macam kita lah Samsing kot tempat kita tu. Dan siapa main tu? Lion King. Shark. Jerung. Buh nama pelik-pelik ni. Siapa dia main ni? Tu dia jerung main, singa main. Orang tapi nama tu gerun lah. Dengar-dengar tu naik nyok. Yang tu. Nama tu untuk musuh. Dengar jerung orang takut dah. Tuan-tuan dengar kata lion. Hai, lion main. Ketak dah. Tuan-tuan kalau lion pun ketak, shark pun dia ketak, tambah rainbow. Lagi galah. Siapa main? Rainbow mampu dah. Nama tu untuk musuh. Boleh terima lah pelik ke tu. Anak mereka buh nama pelik-pelik untuk musuh. Anak hamba buh nama elok untuk mereka. Tak apalah, boleh terima hak tu pelik tersebut, boleh masuk akal. Yang ni tak masuk akal. Anak hampa nak suruh aku pula. Anak aku pun nak bunuh. Pelik sungguh ni. Buruk sungguh permintaan kamu, wahai kaum Quraisy. Anak aku hampa ambil nak bunuh. Anak hampa pun nak suruh aku pula. Tuan-tuan dirahmati Allah, permintaan mereka datang kali ketiga pun ditolak oleh Abu Talib. Faraja'u khaibin war Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yazal mustamirran fi nashr al-Islam wa ammuhu yadfa'u anhu. Mereka akhirnya pulang dalam keadaan hampa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyebarkan Islam tanpa henti dan bapa saudaranya sentiasa membelanya. Tuan-tuan dirahmati Allah, tengok, walaupun mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tak berani pergi serang depan. Mereka guna jalan tengah. Suruh Abu Talib pergi pujuk. Mereka tak berani serang sebab mereka tahu Muhammad ni siapa dia. Berani lawan. Berani nak pergi serang Rasulullah depan-depan, seorang-seorang, cari mampu. Tak berani mereka nak pergi lawan Nabi SAW buat bebe orang, tak berani. Yang pertama Abu Talib ada. Abu Talib orang besar Mekah. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab antara orang yang lawan Nabi SAW. Bukan berani dengan pun. Ingat dia berani ke? Dan pernah dikisahkan satu ketika seorang lelaki berjual beli di Mekah. Abu Lahab pergi beli barang tapi tak bayar. Dia ambil barang, dia belah lagu tu tak bayar. Jadi peniaga ni bila ada orang beli tak bayar, dia pergi ke Mekah, dia jumpa pembesar-pembesar Quraisy. Dia kata, kenal tak si Fulan bin si Fulan? Dia beli barang kat saya tapi tak bayar. Depa sebut nama dia, oh Abu Lahab. Depa kenal Abu Lahab. Orang Quraisy kenal, pembesar Quraisy kenal Abu Lahab. Nama. Boleh tak tolong saya Ustaz? Tolong jumpa dia Ustaz. Suruh dia bayar. Mana boleh beli barang tak bayar? Saya berniaga. Tolong Ustaz. Orang Quraisy tuan-tuan, mereka nak kenal Rasulullah. Depa kata kat pemuda ni, kalau kamu nak bantuan, kamu pergi jumpa lelaki duduk semayang. Nabi Muhammad tengah semayang. Depa kata lelaki tersebut best friend Abu Lahab. Nabi dengan Abu Lahab musuh. Depa memang best friend. Nak berkenal. Pergi jumpa dia boleh tolong lagi. Tuan-tuan dirahmati Allah, lelaki tu pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, bagi tahu kata ada orang beli barang tak bayar. Maka Nabi pun bawa ikut
jom kita pergi rumah Abu Lahab. Mau nak kan. Dan Nabi sampai depan rumah Abu Lahab, panggil, wahai pakcik, keluar. Pakcik, keluar. Dan Arab Quraisy ikut ke belakang nak tengok apa yang Nabi nak kena. Pergi rumah Abu Lahab, pompak kena maki. Abu Lahab mesti maki punya, dia kutuk Rasulullah, dia hina Nabi. Mereka nak dengar. Bila Nabi sampai pada pakcik keluar, tuan-tuan, Abu Lahab buka pintu tak-tak. Dia tengok lawak pelik dengan Abu Lahab. Lalu Nabi kata apa? Barang yang kamu ambil pada kau ni bagi balik. Bagi balik barang hak ni. Dan Abu Lahab ambil barang tu bagi terus, tak kata apa. Ikut turut apa yang Nabi sebut. Abu Lahab bagi balik barang hak ambil pada dia. Ada beli barang tak bayar. Baru tuan-tuan dirahmati Allah, kalau ada orang kok pajak song jenis beli barang jenis tak mau bayar, ambil barang saja tak mau bayar, tolong pergi hospital ambil darah, tolong cek kod-kod ada DNA Abu Lahab. Tuan Abu Lahab gabang ni ambil barang tak bayar. Bayar mana boleh tak bayar. Boleh berhutang boleh sampai masa bayar. Ni hutang mau bayar tak mau. Jangan buat macam tu, ni perangai tak elok. Hutang kamu dah berhutang, kamu sendiri ingat hutang kamu banyak mana. Jangan buat lupa. Dan tak selamat orang hutang, tak selamat. Nabi pesan dalam hadis, kata Nabi SAW, man faraqa ruhul jasada wa huwa bari'un min thalasin dakhala jannah. Siapa yang tubuh badan dia berpisah dengan nyawa, roh dia dipisah dengan jasad, dalam keadaan dia selamat dari 3 sifat, syurga balik. Pastikan 3 ni tak ada. Tak ada 3 ni, syurga balik. Yang pertama Nabi sebut minal kibri, iaitu yang pertama daripada takabur, jangan sombong. Waktu mati roh kita berpisah dengan jasad, dan pastikan waktu tu kita bukan orang jenis sombong, bukan takabur. Jangan nak nyombong. Ni ada pangkat sikit sombong dah, ada kedudukan sikit sombong dah, ada harta banyak sikit belagak dah ngawak. Jangan. Mati dalam keadaan sombong tak selamat. Yang pertama Nabi pesan, pastikan selamat daripada 3 sifat. Yang pertama sombong. Yang kedua minal ghulul. Yang kedua daripada khianat. Pastikan waktu kamu mati, kamu bukan pengkhianat, kamu bukan orang yang pecah amanah. Amanah yang diberikan kamu jaga elok-elok, kamu tak khianat. Buatlah apa pun, kerja apa pun tuan-tuan, sekecil-kecil kerja pun boleh khianat, boleh. Boleh, kalau nak khianat boleh buat. Pecah amanah. Tuan-tuan diberikan amanah, dia dipecah, orang panggil khianat lalu. Bos dia arahkan, berikan arahan, ambil pamphlet poster ni, sebarkan kepada setiap rumah yang ada di Pajak Song. Kalau ada 100 rumah, satu rumah sekeping, satu rumah sekeping. Tuan-tuan, kita buka kita punya peti surat, tengok-tengok ada 4 keping. Tuan-tuan, kalau satu rumah 4 keping, 25 rumah habis 100 helai. Bos bagi 100 helai, bos 100 rumah, dia pun 25 buah rumah ya. Lepas tu balik awal, bosnya habislah. Mau tak habis hambus biji rumah 4 keping. Tuan-tuan nampak macam tak ada masalah, kamu khianat no. Amanah lain suruh buat, kamu buat lain. Kalau kerja besar tu pun boleh ada ruang untuk khianat, tambah kerja lagi besar. Sebab tu Nabi pesan jangan khianat. Kalau ada amanah yang kamu pecah, perbetul balik, jangan buat lupa. Pastikan waktu mati tidak ada sifat khianat. 2, yang ketiga Nabi kata minad dain, daripada hutang. Pastikan waktu mati tak ada hutang. Hutang yang sengaja tak mau bayar. Adapun kadang-kadang untuk berhutang tak ada bayar mati. Masa hidup dia bayar, mati tak ada habis bayar. Itu lain. Bukan dia tak mau bayar, cuma mati awal. Ikut perjanjian comel dia bayar. Ni masa hidup tak mau bayar lah, lari. Tuan-tuan tak mau banyak hutang ni, bukan dekat kita, orang syahid tak selamat. Orang syahid tuan-tuan, siapa yang mati syahid, berjuang di jalan Allah, gugur syahid, tuan-tuan banyak benda dia dapat. Tak bergaduh mandi, tak gaduh kapan, tak gaduh semayang, tanam terus. Syahid. Masuk dalam kubur, selamat daripada azab. Bangun daripada kubur, selamat daripada kekacauan mahsyar. Tuan-tuan, bahkan dia boleh bagi syafaat pula ke orang syahid. Tapi syahid yang tak ada hutang. Kalau mati syahid tu hutang, jam. Tersangkut habis hal lain pasal ada hutang. Tuan-tuan, kalau syahid pun ada masalah, mati dalam keadaan berhutang, tambah kita hak syahid dalam kuliah yang syahid, luar tak syahid.
Duduk dalam kuliah sah syahid. Dalam kuliah sah syahid. Syahid terus. Bukan syahid syahid sementara. Kemudian kita bukan berjuang dalam jalan Allah, bukan berperang, tiba-tiba mati dalam keadaan hutang lagi penat. Abu Lahab perangai dia jenis tak mau bayar. Nabi kata bagi balik. Tuan-tuan dia ambil barang bagi balik. Orang Arab Quraisy tengok buat pelik dengan Abu Lahab ni. Nabi balik, laki tu balik, dia pergi. Abu Lahab, Maizat, awak hanya di pondan ni, mai tak cerkah langsung. Muhammad kata sepatah hang ikut semua. Abu Lahab kata apa? Kalau hampa duduk dalam rumah aku betul. Kenapa? Waktu Muhammad kata pak cik keluar, di luar dia dengar pelannya. Duduk dalam rumah macam nak runtuh jadi no. Punya dekah. Mukjizat Rasulullah. Dan boleh tak jadi? Boleh. Dan boleh tak mic di dalam masjid dengar pelan, luar dengar punya dekah. Mic. Dan Rasulullah cakap di luar panggil pak cik keluar asal, mai keluar asal. Sebut begitu ya. Dalam rumah Abu Lahab dia dengar punya kuat macam nak runtuh rumah. Ketak terus. Bukan berani pun. Buka pintu ketak-ketak. Nabi kata ambil barang bagi balik kepada orang ni. Dia ambil bagi terus. Kenapa? Dia kata aku ambil bagi terus tak cakap banyak. Kenapa ni? Kerana di belakang Abu Muhammad aku nampak ada seekor unta yang sangat besar. Duk ngangang mulut tunggu nak ngap ni. Lepas tu aku nak tergegeh lagi dalam tu. Aku nak merenyah lagi. Aku nak buat bodoh lagi. Terima puih. Tak cakap banyak dah. Ambil bagi terus. Dia tunggu nak ngap ni. Punya ketak Abu Lahab tengok. Dan unta tu siapa dia? Kata ulama unta tu adalah Jibril alaihi salam. Jibril. Lepas tu Imam Jurdani rahimahullah ta'ala menyebutkan Jibril turun jumpa dengan Nabi SAW lebih kurang sepanjang hidup Nabi 24,000 kali. Ada dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah syarah kepada Arba'in Nawawiyah. Imam Jurdani sebut jumlah Jibril jumpa dengan Rasulullah adalah lebih kurang 24,000 kali. Dan dia main dengan rupa paras berbeza. Sekali dia main dengan rupa kawan tu, dia main dengan rupa kawan ni, dia main dengan rupa kawan tu, macam-macam rupa. Paling kerap Jibril main dengan rupa seorang sahabat bernama Sayyidina Dihyah Al-Kalbi rahimahullah ta'ala. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Dihyah. Dihyah ni lelaki yang sangat cantik, segak, tampan, bergaya. Jadi Jibril banyak kali main dengan rupa Dihyah. Baik, cik. Nak buat apa tuan-tuan? Nak bagi tahu Abu Lahab kan berani pun. Kan dia berani pun. Dia buat kemas boleh. Nabi cerkah dulu dia ketaklah. Sebab tu mereka tak berani mai jumpa Nabi depan-depan. Jumpa Abu Talib minta bincang supaya Nabi berhenti dakwah. Tapi nak buat macam mana? Nabi tetap teruskan dakwah. Mereka pulang dalam keadaan hampa. Tak boleh kata apa. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hak tu kali ketiga mereka datang jumpa dengan Abu Talib. Baik, baca lagi sikit. Idza'u Quraisyin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadhat Quraisyun tu'dhi Rasulullah wa tastahzi'u bihi khususan idza dhahaba ila shalah ba'da an ra'at istimrarahu fi ad-da'wati wa difa'a 'an bihi anhu. Apa maksudnya? Selepas melihat baginda masih meneruskan dakwah dan bapa saudaranya membelanya, kaum Quraisy mula menyakiti dan mempersendakannya, terutama sekali apabila baginda keluar untuk menunaikan solat. Dan mereka tak boleh buat dah. Macam mana nak buat ni? Minta elok pun Abu Talib tak tolong pun. Dakwah tetap diteruskan. Jadi mereka ambil keputusan, mula dah ganggu hidup Nabi SAW. Terutamanya waktu Nabi keluar nak sembahyang. Waktu ni lagi kerap dia berkacau. Dan disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal afw. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka dengan sifat santun, sabar, lemah lembut dan memaafkan. Dan ni sifat mulia Nabi SAW. Orang buat lebih kurang kat Nabi, tapi Nabi lawan balik, Nabi balas balik dengan lemah lembut. Nabi balas balik dengan sopan santun. Nabi balas balik dengan memaafkan. Ni Nabi. Lepas tu luar biasa. Dan kenapa Nabi memaaf? Kenapa Nabi mesti boleh lemah lembut? Kerana yang mereka buat tu untuk Nabi, kat Nabi. Kena kat batang tubuh Nabi, kena kat diri Nabi, Nabi maaf.
Tapi saat mereka ganggu agama Allah, sorry, tak ada maaf. Kalau takat hina kita tuan-tuan, hina kutu kita, maki kita, tak ada masalah, kita boleh maaf. Tapi kalau kamu hina agama Allah, kamu hina Allah, kamu hina Rasulullah, sorry, ni tak ada maaf. Ini tengok cara Nabi SAW macam mana. Mereka kutuk Nabi, kacau Nabi, sakit Nabi, tak maaf. Nabi maafkan mereka. Sebab bersangkut dengan Nabi. Tapi kalau sangkut dengan agama Allah, sorry, tak ada maaf. Nabi akan bangun pertahankan agama Allah SWT. Sebab tu saat mereka meminta Nabi Muhammad berhenti dakwah, Nabi kata, nak jadi apa jadi? Buat main matahari pun aku tak berhenti, buat main bulan pun tak berhenti, selagi aku tak mati syahid, tak pun agama ni Allah menangkan. Pasal ni berkait dengan agama Allah SWT. Tapi kalau sangkut dengan Nabi, tak maaf. Buatlah guna pun Nabi maaf. Nabi lemah lembut, sopan santun. Ni sifat mulia. Tuan-tuan masuk dalam Ramadan, kena ambil sifat ni. Sifat santun, sabar, lemah lembut, memaafkan. Ambil sifat sabar, apa benda pun sabar. Lepas tu lemah lembut. Orang buat jahat kat kita, selagi mana boleh lemah lembut dengan dia balik. Sabar. Kemudian memaafkan. Al-afwa. Dan al-afwa sekarang di Malaysia agak dikenali ramai kerana menjadi pilihan kepada artis terkenal Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dia dapat anak lelaki umur 2. Dia buh nama anak dia Muhammad Afwa. Anak sulung dia nama Siti Afiah. Doa hak kita minta, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Dua-dua tu ada kat dia. Dia buh nama anak dia nak. Perempuan dia buh nama Afiah, lelaki dia buh nama Afwa. Artis terkenal lah. Tapi tanya tuk-tuk tanya orang-orang alim, nama ni elok tak? Nama ni sesuai tak? Comel, sedap nama. Muhammad Afwa, Siti Afiah. Nama yang baik. Artis bubuh nama macam tu. Orang hak tak artis ni orang biasa kampung kan, duk celah bajak seorang. Bubuh nama anak Laila, Salsabila, Zanjabila. Dia pula pelik-pelik pula. Hak artis bubuh biasa, dia pula lebih daripada artis ni. Afwa ni memaafkan. Jadi Nabi balas balik balasan orang-orang Quraisy dengan lemah lembut, sabar dan memaafkan. Baik. Wa kana ashaddahum idaan lirrasul Abu Jahl wa Abu Lahab wa Uqbah bin Abi Mu'aid wal Walid bin al-Mughirah. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid dan Walid bin Mughirah adalah orang yang paling kuat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nama 4 orang yang paling kuat lawan Nabi. Baik. Abu Jahal dia buat apa? Tuan-tuan tengok nota kaki di bawah. Beliau pernah mengganggu solat Nabi SAW. Siapa dia ni? Abu Jahal. Dia pernah ganggu solat Nabi SAW. Maka Nabi SAW membaca dengan suara yang keras dan seperti mengugupnya dengan bacaan itu. Lalu beliau berkata dengan penuh kesombongan, kamu hendak mengugut aku sedangkan penyokongku sangat ramai. Maka Allah turunkan ayat 15 hingga surah hingga 19 surah Al-Alaq. Tuan-tuan, waktu Nabi tengah semayang, Abu Jahal main kacau. Lalu Nabi bacakan ayat yang makna ayat tersebut seolah-olah sedang mengugut Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi bila Abu Jahal dengar, oh ugut aku no, hang tak tahu aku penyokong ramai. Tuan-tuan, bila disebut macam tu, terus Allah turunkan ayat. Turun ayat 15 sampai 19 surah Al-Alaq. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surah Al-Alaq ayat 15 sampai habis. Surah Al-Alaq surah yang pertama Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemarin kan nuzul Quran. Jadi surah yang pertama, ayat 1-5 dalam surah ni adalah ayat pertama yang Allah turun. Saya sebut sikit tuan-tuan, kalau ditanya kepada kita semua apakah wahyu pertama yang Nabi dapat? Apa wahyu pertama? Sebahagian besar kita akan jawab wahyu pertama surah Al-Alaq, Iqra. Tuan-tuan, tu bukan wahyu pertama, tu surah pertama. Tuan-tuan buka balik di depan,
Maksudnya fasal yang kedua mula-mula sekali, permulaan turunnya wahyu disebut dalam kitab. Permulaan wahyu bagi Nabi mimpi. Jadi jawapan dia, wahyu pertama Nabi dapat apa dia? Mimpi. Bukan surah ni. Ini ayat pertama. Wahyu pertama Nabi dapat mimpi. Wahyu yang Allah turunkan ke Rasulullah, ulama catat ada lebih kurang 46 jenis. Ada ketika Nabi mimpi, ada ketika Nabi dengar bunyi macam loceng, ada ketika Nabi dengar bunyi macam lebah, ada ketika dapat ilham, ada ketika Allah direct terus dengan Rasulullah, ada ketika Allah guna perantaraan Jibril. Itu semua bentuk wahyu yang Allah turun. Jadi wahyu pertama turun mimpi. Nabi mimpi mula-mula. Mimpi itu wahyu. Betul, Nabi Ibrahim AS dia pernah mimpi sembelih anak dia. Baik, kenapa dia sembelih? Kerana dia mimpi. Mimpi itu wahyu. Mimpi para Nabi wahyu. Kalau tuan-tuan mimpi sembelih anak, jangan sembelih, bukan wahyu. Nabi saja dapat mimpi yang jadi wahyu. Jadi Nabi dapat wahyu yang pertama adalah mimpi. Bila umur Nabi genap 40 tahun. Ulama catat 40 tahun genap. Iaitu bulan Rabiul Awal, Nabi dilantik jadi Rasul dan Nabi bermimpi. Lepas tu turun surah Al-Alaq tadi ni, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila bahasa kesimpulan mudahnya tuan-tuan, ayat tersebut turun 6 bulan lepas Nabi mimpi. Nabi dapat jadi Rasul umur Nabi 40 genap. Genap maksudnya bulan Rabiul Awal. Nabi beranak Rabiul Awal, genap Rabiul Awal cukup 40 tahun. Umur Nabi genap 40. Waktu tu dapat wahyu mimpi. Dilantik jadi Rasul. Kata ulama lepas 6 bulan. Kalau tak salah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut lepas 6 bulan baru turun ayat Iqra' tadi. Jadi kalau lepas 6 bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Betul yang Allah sebut syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan turun Quran. 6 bulan lepas Nabi mimpi. Wahyu dulu lah. Jadi wahyu pertama Nabi dapat mimpi. Jadi sambungan ayat dia dalam surah Al-Alaq di hujungnya kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ayat ini turun ketika Abu Jahal kata kat Rasulullah, aku ada penyokong ramai, kamu nak urut aku? Terus Allah jawab, jangan sekali-kali berlaku derhaka. Kalla, jangan sekali-kali berlaku derhaka. La in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Demi sesungguhnya jika tak berhenti dari perbuatan buruk itu, nescaya kami akan sentak ubun-ubunnya, itu ubun-ubun orang yang berdusta dan bersalah. Kami akan sentak ubun-ubunnya. Ubun-ubun sama? Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun orang yang buat dosa tadi. Jangan duk derhaka. Allah beri warning terus. Jangan sekali-kali derhaka buat lebih kurang. Kemudian falyad'u nadiyah. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya. Panggil. Abu Jahal kata saya dah menyokong banyak. Panggil kumpulan kamu. Falyad'u nadiyah. Panggil kumpulan kamu. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Dan kami akan panggil pula malaikat zabaniyah kumpulan kami. Anda menyokong. Panggil. Falyad'u nadiyah. Biar dia panggil kumpulan dia. Kata Allah, sanad'u zabaniyah. Kami akan panggil malaikat zabaniyah untuk siksa mereka. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan ingatlah, jangan engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya, sebaliknya sujud dan dampinglah dirimu kepada Allah. Maksudnya Abu Jahal dia duk kacau Nabi waktu Nabi semayang. Abu Jahal tu perangai dia. Abu Lahab, nombor 2 disebut Abu Lahab selalu menyakiti Nabi SAW dengan meletak kotoran di depan pintu rumah Nabi SAW. Perangai Abu Lahab pula dia suka buat apa? Dia suka sakitkan Nabi dengan cara letakkan kotoran najis depan pintu rumah Nabi. Ini perangai Abu Lahab. Ganggu Nabi. Kemudian siapa lagi? Walid bin Abi Mu'ayy. Uqbah bin Abi Mu'ayy. Apa dia buat? Dan disebutkan beliau pernah menyakiti Nabi SAW ketika baginda sedang solat. Beliau mencekik Nabi sekuat hatinya. Kemudian datang Abu Bakar menyelamatkan Nabi SAW sambil membacakan ayat 28 surah Ghafir. Ada di sebelah
ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Maksudnya, patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana ia menegaskan Tuhanku ialah Allah, sedang dia telah datang kepada kamu membawa keterangan-keterangan daripada Tuhan kamu. Dan Uqbah bin Abi Mu'ayth mai cekik Nabi tu lagi teruk ni bobok ni. Jangan lupa ni nama-nama yang serang Nabi, yang sakitkan Nabi SAW. Baik. Kemudian Allah dan Walid bin Mughirah tu bawah. Allah menurunkan ayat 11 hingga ke 13 daripada surah Al-Mudaththir berkaitan Walid bin Mughirah. Apa dia? Dharni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhuda. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Walid bin Mughirah Allah turunkan ayat untuk dia. Apa dia? Biarkan aku sahaja membalas orang yang menentangmu, yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta dan anak pinak, dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak serta anak pinak yang ramai yang sentiasa ada di sisinya. Jadi Allah jawab, biar hak depa duk lawan tu, aku nanti lawan depa balik. Aku akan balas depa balik. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Walid bin Mughirah, tuan-tuan dirahmati Allah, mereka ni akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan disebutkan di hujung ni tuan-tuan, wa qad intaqamallahu min jami'il mustahzi'ina ba'da al-hijrah faminhum man qutila wa minhum man ahlakatuhu al-amra. Semua orang yang mempersendakan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Walid bin Mughirah, semua siapa-siapa yang kutuk Nabi, yang seksa Nabi, yang persendakan Nabi, mendapat pembalasan daripada Allah Ta'ala selepas berlakunya hijrah. Semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terbunuh dalam peperangan, ada yang juga mati selepas menderita pelbagai penyakit. Dan tengok empat bawah muka surat sebelah. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 95, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami tetap memelihara dan mengawalmu dari kejahatan orang-orang yang mengejek-ngejek dan persendakan. Allah balas balik semua. Mana dia hak duk ejek Nabi, hak letak Nabi depan rumah Nabi, hak cekik Nabi, semua dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi mereka yang mempersendakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, mereka yang lawan Nabi, yang tentang Nabi, semuanya musnah, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatatkan tak ada seorang pun yang menang menentang Nabi SAW. Tak ada seorang yang menang. Siapa yang tentang agama Allah, semua dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa apa? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang tu kisah bagaimana orang Arab Quraisy datang untuk siksa dan ganggu Nabi SAW. Dan setelah mereka tak berjaya nak sakitkan Nabi, nak siksa Nabi, mereka terbatas. Abu Talib ada, nak lawan sangat pun Abu Talib ada. Lepas tu Nabi pun bukannya calon-calon orang, mereka pun tak nak berani. Jadi nak ganggu Nabi nampak macam payah, maka mereka ambil jalan mengganggu sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, esok Ustaz Syuari Ishaq dia akan sambung, iaitu Quraisy menyakiti sahabat Nabi SAW. Apa yang Quraisy buat kepada para sahabat? Tuan-tuan rahmati Allah, mereka nak ganggu Nabi tak boleh, mereka ganggu sahabat. Dan bila ganggu sahabat, nanti tuan-tuan akan tengok permulaan Nabi memerintahkan para sahabat, kamu kena hijrah pergi ke Habsyah. Tak tahan dah. Mereka nak ganggu Nabi tak boleh, mereka ganggu siapa yang ikut Islam. Siapa yang ikut agama Nabi kena. Kena tu, kena ni, kena macam-macam. Sampai tahap Nabi tak mampu nak memberikan pertolongan kepada para sahabat, maka Nabi perintahkan sahabat untuk hijrah buat kali pertama ke bumi Habsyah. Hanya nak sampai dah kisah hijrah pula, dia akan pergi kot tu. Jadi kita baca pada petang ni, iaitu berkaitan dengan kaum Quraisy menyakitkan Nabi SAW dengan pelbagai cara. Dan ada 4 nama yang disebutkan dalam kitab kita ni, iaitu Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Walid bin Mughirah. Ini 4 nama yang famous menyakitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita pada petang ni. InsyaAllah ada masa lapang berpanjang.
kita bertemu lagi pada masa akan datang. Semoga Allah merahmati dan berikan kebaikan kepada kita semua. Sebelum saya berhenti, tuan-tuan, sedikit nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan, untuk kita semua. Kita berada di hari yang ke-18 Ramadan. Sedang tak sedang 18 hari dah. Berbaki lagi 11 hari lah lebih kurang. Tuan-tuan, 11 hari ni akan main dengan cepat. Pejam-pejam habis. Tuan-tuan, ini bermakna kita akan berpisah dengan Ramadan tak lama lagi nak pisah. Kita duduk tunggu 2 bulan, ya Allah sampaikan kami Ramadan, sampaikan kami Ramadan, sampai dah. Dan sedang tak sedang nak habis dah, tengah lah. Tuan-tuan, baki hak ada ni guna elok-elok, guna sungguh-sungguh, pulun sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Bersedekah, bangun malam, baca Quran, beribadat, buat sungguh-sungguh. Kerana kemungkinan tahun depan tak tentu kita dapat tak dapat. Tahun ni je Allah bagi ni peluang. Maka pulun sebaik mungkin saat kita seronok beribadat. Jauh di lubuk hati kita, tuan-tuan, ada sedikit kesedihan kerana tak lama lagi kita akan pisah dengan Ramadan ni. Kita nak pisah dengan bulan yang paling mulia. Jadi nak jumpa tak jumpa tuan-tuan tak tahu. Tak tentu. Ramai mana mati. Ada mati kerana vaksin, ada mati kerana virus, macam-macam. Vaksin pun mati, virus pun mati, memang kuih. Isunya nak mati tu ya. Ajalnya datang berbagai sebab. Ada mati kerana vaksin, ada mati kerana virus, ada mati kerana aksiden, macam-macam. Yang penting nak mati tu ya. Maka nak sampai tahun depan tak tahulah ada ke tak ada. Maka yang ada sekarang ni guna sebaik mungkin, pulun sungguh-sungguh baca Quran betul-betul bagi khatam, sedekah bagi banyak-banyak, berzikir banyak-banyak pada Allah, buat ibadat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita gunakan waktu yang ada ni sebaik mungkin sebelum kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Semoga Allah merahmati, berikan kebaikan kepada kita semua. Insya-Allah kita jumpa lagi masa akan datang. Semoga tuan-tuan dapat mendengar sebahagian besar daripada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah banyaklah tu tuan-tuan duk dengar kisah pasal Nabi. Tiap-tiap hari duk dengar sambung-sambung. Sekurang-kurangnya ada, tak banyak pun ada sedikit maklumat berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menuai, membenihkan cinta kita lebih lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.